Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Habib bersama dua rekan saya, Muhammad Daniel Faris dan Muhammad Arif, ingin membentangkan tentang konsep negara bangsa. Okey. Apa yang kita faham tentang konsep negara bangsa? Yang pertama, kita mestilah tahu negara bangsa. Okey, berdasarkan kamus Dewan edisi keempat, negara merujuk kepada suatu komuniti yang menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh kerajaan, manakala frasa bangsa merujuk kepada sesuatu komuniti yang mempunyai identiti budaya, fahaman agama dan bahasa yang tersendiri. Okay. Ianya menjurus kepada sebuah negara yang berdaulat, di mana rakyat negara tersebut hidup sebagai satu masyarakat yang bersatu padu, walaupun berbeza dari segi agama, bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya. Antara ciri-ciri negara bangsa ialah yang pertama, konsep kenegaraan. Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam setiap rakyat Malaysia demi keutuhan negara dalam sesebuah kumpulan sosial. Semangat kenegaraan yang perlu ditanam dalam jiwa rakyat Malaysia ialah lagu negaraku, iaitu lagu kebangsaan kita, rukun negara, bendera Malaysia dan sebagainya, seperti perlembagaan jata negara, agar semangat kenegaraan kita sentiasa tinggi dan supaya dapat dipertahankan. Ciri yang kedua pula ialah konsep kewarganegaraan. Ianya perlu diperjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain perlu disatukan dengan kewarganegaraan yang sama, iaitu kewarganegaraan Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia, bila lahirnya di Malaysia, berpijaknya bumi di Malaysia, kita layak mendapat kewarganegaraan Malaysia dengan syarat-syarat yang tentu. Seterusnya, negara bangsa di Malaysia. Umumnya untuk kita ketahui, negara Malaysia kaya dengan pelbagai budaya, etnik dan agama. Okey. Konsep negara Malaysia pernah cuba direalisasikan oleh Perdana Menteri kita yang keempat, iaitu Dr. Mahathir Mohamad, melalui pembentangan Kertas Kerjanya pada tahun 1961. Matlamat utama pembinaan negara bangsa adalah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020, iaitu pada tahun kita lah. Sebab selain negara bangsa Malaysia, kita dapat lihat juga negara bangsa di Jepun. Konsep negara bangsa yang diamalkan di Jepun itu kita dapat dibuktikan melalui peristiwa peristiwa Perang Dunia Kedua, iaitu Jepun menyerang Amerika Syarikat dan British pada Perang Dunia Kedua, di mana kita tahu rakyat Jepun adalah bilangan yang lebih sedikit berbanding dengan Amerika Syarikat dan British, di mana kesepaduan bangsa masyarakat antara mereka mampu untuk bersaing dengan negara-negara besar seperti Amerika dan British. Selain itu, kesepaduan masyarakat Jepun yang menjadi faktor, iaitu mereka bersedia dan sanggup berada dalam satu kelompok identiti. Diorang tak ada bangsa lain, diorang hanya Jepun, dan diorang mampu bergerak bersepadu untuk lebih maju dan terus ke hadapan. Seterusnya, kita lihat pula kepada cabaran Malaysia menjadi sebuah negara bangsa. Pertamanya adalah isu bahasa. Timbul persoalan mengenai kepentingan bahasa Melayu di dunia moden dengan keperluan bahasa Inggeris sebagai memenuhi kehendak antarabangsa. Hal ini telah menimbulkan pertikaian dan ketidakpuas hati banyak pihak, khususnya kaum Cina. Persoalan yang dilemparkan adalah mengenai kewajaran bahasa Inggeris diangkat menjadi bahasa kedua negara yang kini hampir melampaui batas kedudukan bahasa kebangsaan dari segi penggunaannya. Kaum Cina membuat tuntutan supaya bahasa mereka dimartabatkan seampuh peranan dan fungsi bahasa Inggeris. Rasional yang mereka perjuangkan adalah bahasa Cina dikatakan lebih relevan dalam konteks negara Malaysia. Ini adalah kerana penduduk berbangsa Cina itu sendiri yang merupakan penduduk kedua paling ramai di negara ini. Seterusnya adalah berkenaan dengan isu kebudayaan. Setiap budaya yang ada hanya mewakili identiti sesuatu kaum atau etnik yang wujud di Malaysia. Iaitu, kita ada 3 contohnya. Kaum Melayu, Cina dan India masing-masing mempunyai budaya yang tersendiri. Jadi usaha untuk melambangkan kepelbagaian budaya di bawah satu identiti seolah-olah sukar dicapai tatkala semua kaum takut akan kehilangan identiti budaya masing-masing.
Jadi ini adalah satu perkara yang menyebabkan Malaysia sukar untuk dikategorikan sebagai negara bangsa. Selain itu adalah terpengaruh dengan dasar pecah dan perintah. Kemudiannya, sistem pendidikan yang langsung tidak mendukung usaha mengukuhkan perpaduan melalui perkongsian budaya. Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan telah mewujudkan kelompokan berkaitan memartabatkan kebudayaan dalam kalangan pelajar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan teruskan dengan slide bagi soalan yang kedua, iaitu soalannya berbunyi seperti ini. Bagaimanakah konsep seperti rasisme, prejudis, stereotip, diskriminasi dan segregasi dapat dielakkan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berlainan etnik? Yang pertama, jawapannya adalah pendidikan dan kesedaran, iaitu melalui pendidikan dan kesedaran, di mana pendidikan merupakan aspek yang penting dalam mengurangkan prejudis dan stereotip. Sekolah dan institusi pendidikan harus memperkenalkan program pendidikan yang mempromosikan pemahaman toleransi dan penghargaan terhadap kepelbagaian etnik, membina kesedaran tentang kepentingan menghormati dan memahami kebudayaan serta latar belakang orang lain adalah penting untuk mencegah prasangka dan stereotip. Okey, jawapan yang kedua pula adalah membina hubungan sosial, iaitu memupuk hubungan sosial antara etnik yang berlainan melalui aktiviti-aktiviti komuniti yang melibatkan orang ramai dari pelbagai etnik. Projek-projek sukarelawan, aktiviti sukan, acara budaya bersama dan program-program pembangunan masyarakat dapat membantu membina persahabatan dan pemahaman yang lebih baik antara etnik yang berbeza.